terlalu berat. Okey. Okey, next slide. Seterusnya kita akan tengok kepada tujuan kita menghasilkan video. Ya, first kali sebagai seorang guru kita kena ingatlah kita hasilkan video bukan sebab kita nak glamour. Saya tahu. Semua yang kita hari ni yang masuk dalam bengkel hari ni sebenarnya kita bukan nak glamour tapi kita nak belajar. Dan bila kita nak belajar, kita nak interpretasikan kita punya video kita untuk sampai kepada kita punya audience, dan audiens kita yang sebenar ialah pelajar. Ya. So kita tengok, pertama sekali kita tengok yang pertama, kenapa kita buat video. Kita yang pertama sekali lah kita nak kongsi amalan terbaik kita. Ya. Kalau semua rakan-rakan guru di Malaysia kongsikan amalan terbaik, sebab sekarang ni kita tak boleh nak pergi ke sekolah. Kalau kita tahu kawan kita tu mengajar best, cara best, kita tak boleh pergi kat sekolah, so kita tengok video dia. Okay, yang kedua, kita sebagai bahan untuk kita bantu belajar, ya, bahan bantu belajar yang kita nak mengajar ataupun orang lain boleh pinjam, bukan macam PKP sekarang. Kita boleh forward je yang kawan-kawan kita buat itu sebagai kita tak sempat nak cari bahan. Yang ketiga, sebagai sumber inspirasi. Ramai di sana, cikgu-cikgu tube, ya, ramai di sana yang ramai macam Mu'alim Hazal tu kan. Kalau kita tengok, dia buat video yang lagu-lagu Arab tu, okey, meletup kan. So, dia jadi sumber inspirasi kepada kita. Yang ketiga, kita kadang-kadang kita takut nak buat video, kita takut salah. Ya. Kita kata takut salah pasal apa? Jadi aku mengajar ni ilmu sesat bah. Ya, sebenarnya jangan takut. Itulah dipanggil refleksi. Bila kita mengajar dalam kelas tak ada refleksi, so bila kita tengok balik, oh rupanya aku mengajar selama ni salah, ya, kawan-kawan tegur. So itu antara yang bukan yang buat refleksi bukan kita sendiri, tapi satu dunia, satu Malaysia boleh tahu kita punya kesalahan. Dan yang kelima, iaitu sebagai suatu dokumentasi kita lah. Kadang-kadang handphone kita penuh kan. Kita buat video, kita rakam, mungkin kita boleh buat video terpulang, video peribadi, video PDP, tapi kita fokus hari ni kepada video PDPC. Okey, kemudian kita punya aktiviti bilik darjah kita. Kita buat aktiviti dalam bilik darjah, contoh, ya, anak murid kita bergerak. Okey, kita tengok, kalau tengok gambar yang saya tunjuk itu adalah in-house yang saya buat di sekolah saya. Bagaimana in-house tentang penggunaan video, sebab setiap guru kena menghasilkan video. Jadi itu gambar itu adalah cikgu-cikgu yang terlibat dalam merakan dan edit video yang juga menggunakan KineMaster. Okey. Ada kawan-kawan yang lain yang kongsikan menggunakan mazhab yang lain lah, ya, seperti snapshot dan sebagainya. Okey, kemudian yang bawah tu gambar ialah daripada lawatan daripada SMKA Yan yang datang ke sekolah saya dan minta dia ajar cara editing video juga, dan saya ajarlah. Banyak lagi lah, begitu juga dengan komuniti yang lain. Okey. Kemudian, okey. So next, ya, kita tengok, okey, apa peralatan yang kita guna untuk rakam. Kalau kita tengok dekat situ, ada video kamera kan. Oh, saya tak ada lagi ni, ya. Cita-cita ada dalam hati je lah kan, nak beli benda yang macam tu, ya. Ada kita tengok kan, kita punya handycam semua tu kan, DSLR kan. Berangannya dulu, nak tahu ke depan ni ada lepas ni kan. Okey. So okey, ada respon kan? Okey. Kemudian kamera compact, ya. Itu di antara kamera-kamera yang diguna pakai untuk lebih advance lah. Okey. Okey, itu kita boleh guna bahan-bahan kamera seperti ini untuk kita buat rakaman. Next. Okey. Okey, tapi yang kita guna hari ini pun handphone hebat ni. Okey. So, untuk hari ini kita mengajar ialah kita akan menggunakan handphone sahaja. Inilah kamera, video-video yang saya telah hasilkan, hampir 80 video yang saya hasilkan sepanjang PKP, bermula daripada bulan 3 sehinggalah sekarang. Lebih kurang banyaklah video kan. Begitu juga dengan Cikgu Baizura, kita hanya menggunakan handphone sahaja, ya. Jadi handphone dekat situ bolehlah yang Cikgu Halimi cadangkan, gunalah Huawei Max 20X ni kan. Saya tak guna tu pun, saya guna handphone biasa saja, ikut kemampuan. So tak semestinya handphone mahal, ya. Yang penting ialah kita proses untuk kita belajar. Okey. Okey, next, ya. Kita akan tengok juga peralatan. Sebelum saya masuk, kita tengok peralatan ataupun aksesori yang kita boleh gunakan. Itu monopod, ya. Ada monopod, ada gimbal kan, ada mikrofon, ada selfie stick, ya, macam-macam lah kita duk selfie itu kan. Begitu juga dengan tripod, ya. Okey, next, ya. Ada lagi aksesori tambahan seperti tripod, ya. Kita ada macam-macam lah, ya. Macam tu kita tengok kan. So saya mula-mula sekali kalau tengok video saya hanya menggunakan kerusi saja. Bangku kerusi kayu tu, itulah saya punya tripod saya kan.
Untuk video fasa satu waktu tu kedai katuk semua tutup. So saya gunakan tripod daripada kayu. Tapi alhamdulillah boleh menghasilkan juga video. So maknanya kekurangan jangan jadi alasan untuk kita tak cuba ya. Okey. So next kita akan tengok sedikit kerangka ringkas ya. Kerangka ringkas bagi pengisian untuk video kita. Ya. Okey, pertama sekali bila kita nak buat video, kita kena perkenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Kan? Hai semua, kan? Ketiklah kita punya kontes. Kalau konten tu didik hibur, mungkinlah mula dengan hai, apa khabar semua? Okey. Jadi kalau konten kita tu mungkin ilmiah sikit, akanlah nak buat macam tu kan. So kita mulalah dengan Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so itu dia punya tanya khabar seolah-olah kita mengajar orang tu ada dua hala. Ya, kita ada dua hala. Kalau kita cakap seorang-seorang macam kita talk and talk saja, so kita macam kita kena anggap bahawa audiens tu ada di depan kita. Yang kedua, kita kena ceritalah apa yang kita nak kongsikan hari ini. Sebab itu tajuk tu kena biar jelas. Sebab kita tengok kadang-kadang ada YouTube yang tajuknya sangat-sangat orang kata rare. Bila buka Allah Akbar, macam seolah-olah menipu kepada pengguna atau pendengar. Kita boleh buat video yang menipu, terutama sekali dalam video pendidikan. Kita menipu, kita letak tajuk ni, tajuk yang hebat, gah kan. Mira Filzah kahwin Ustaz Abah. Ustaz dah kahwin dah. Kan? So, bila kita letak yang terlalu rare, lepas tu bila orang klik tengok, alah, kan? Rupanya, jadi tak mahu macam tu sebab dia tengok sekali dan dia tak akan tengok lagi. Yang ketiga, pengisian kita, penerangan kita, ya. Begitu juga dengan aktiviti yang kita buat ataupun eksperimen kita, kita jelaskan apa yang kita buat dan kita buat sedikit kesimpulan dan juga penutup. Okey. Next ya. Okey, konsep video. Konsep video kita nak guna yang saya nak kongsi dengan kawan-kawan sekalian hari ini ialah menggunakan KineMaster. Ya. KineMaster kita boleh gunakan mengikut kepada cara yang kita nak buat. Contoh, ya. Ada cikgu yang pemalu. Pemalu tapi dia nak buat video. Ustaz, selalu kat kan, akak ni pemalu. Bukan tak nak buat video, malulah kalau semua tengok muka ni. Kan? Dia kata malulah kan, akak dah tua dah. Okey, so kita ada kaedah-kaedah yang boleh kita gunakan tanpa kita menggunakan menunjuk wajah kita. Okey, contohnya kita boleh gunakan whiteboard ya. Kita boleh gunakan whiteboard. Okey, kita rakam saja mengajar di whiteboard guna tangan, kita rakam tangan kita saja. Tunjuk je. Okey, matematik 1 tambah 1 sama dengan berapa? Tanda soal. Okey, kita ceritakan jalan perjalanan itu senanglah tu kan sekolah rendah. Okey, begitulah benda lain ya. Yang kedua, okey itu whiteboard ya. Saya tak ada terpanjanglah. Yang kedua, kita gunakan secara hosting. Hosting di mana kita cakap macam saya sekarang ni. Okey, hari ini saya nak berkongsi dengan tentang tajuk okey, rukun haji. Okey, cerita ringkas saja. Okey, hosting mungkin kita tak ambil masa yang panjang. Okey, sebab video tidak boleh terlalu lama ya, budak-budak akan bosan. Yang ketiga, ada beberapa guru-guru yang menggunakan secara animasi iaitu bentuk kartun. Dia malu nak tunjuk muka dia buat kartun. Okey, hari ini ustazah dia buat muka kartun ustazah. Okey, seterusnya yang ketiga kita merakat aktiviti PDPC pelajar di dalam kelas ya. Mungkin kita tak pelakon kita adalah murid, tapi kena pastikan bahawa kalau kita guna muridkan kita, pastikan benda itu selamat. Contohnya, mungkin ada sekolah yang muridnya bapa dia tidak izinkan. Contohlah kita buat lakonan pelajar yang bermasalah contoh OKU kan. Kita videokan anak dia yang OKU, mungkin dia tak puas hati, dia boleh saman kita kan. So untuk keselamatan kita tanyakan pelajar yang memang suka rela. Ya, ataupun dapat kebenaran daripada waris itu lebih baik. Dan yang kelima, kita menggunakan green screen. Green screen yang kita mungkin akan belajar sedikit pada hari ini dan akhirnya ialah menggunakan digital link. Yang ni ramai juga yang buat menggunakan digital lah. Okey. So next ya. So saya akan fokus kepada hari ini. Kita sekejap lagi kita akan masuk kepada aplikasi seterusnya. Okey, tengok dekat aplikasi banyak ya. Banyak aplikasi yang boleh digunakan, banyak aplikasi yang boleh digunakan untuk kita hasilkan video. Tetapi kalau kita tengok dekat situ ya, video yang kita belajar dekat sini, kita tengok aplikasi video ada Filmora, KineMaster, Viva Video Pro, Power Director, Quick, kan, InShot kan. Kawan kata, sahabat saya kata, dia kata guna InShot lah senang, dia kata.
Tapi ada kelebihan dan kekurangan bagi setiap kepada kita punya apps yang kita guna ataupun aplikasi yang kita gunakan. Okey, next. Okey, kita tengok kepada hari ini ialah KineMaster. Okey, sedia semua? Okey, hari sekejap kita nak masuk dah ni dalam KineMaster. Ya. Kita dah nak masuk KineMaster, so cik kawan-kawan dah boleh pegang telefon. Ya. Dah boleh pegang telefon, buka apps yang kita nak guna hari ini, iaitu apps yang pertama iaitu kita akan gunakan KineMaster. So buka KineMaster dahulu, ya. Buka KineMaster yang bila sampai jumpa sampai jadi yang macam saya buka tu, ya. So kawan-kawan buka KineMaster, ya. Buka KineMaster. Kalau dah pernah buat video, masih lagi ada video kat saya macam ni, Ustaz Bazura, ya. Kalau macam masih lagi ada video tu ada, ya. Maka dia adalah video-video yang sebelum-sebelum ni. Tapi kalau rakan-rakan yang baru install, dia masih lagi kosong, ya. Dia masih lagi kosong. Maknanya kawan-kawan kena install dulu. Okey. So okey. Kemudian okey, apabila kita sudah masuk KineMaster, okey. Dah dapat kawan-kawan, dapat tak? Dapat buka tak KineMaster? Ada tak boleh buka? Ya. Okey, dia nak macam ni, ya. Okey, kalau dah dapat boleh buka, kawan. Hello? Okey. Tulis dekat komen pun tak apa. Kalau dapat, ya. Kalau tak nak cakap, tulis kat komen, tapi saya takut nanti saya cakap salah saja. Okey, boleh. Okey, Cikgu Ustazah Rozana. Okey, so kalau dah boleh buka, kemudian kita akan gunakan KineMaster itu, kita akan masuk step yang kedua. Okey, kita tengok step yang kedua. Okey, sila pilih saiz video. Ya, tengok dekat situ, kita akan tekan dekat KineMaster dan dia akan naik seperti ini. Ya, adalah. Dia akan naik seperti ini. Ya. Dia akan naik seperti ini. Bila dia naik seperti ini, dia ada 16.9. Okey, kalau kawan nampak, 16.9, 916, 11. Okey, macam mana nak tahu saiz video tu saiz penuh, Ustaz? Okey. Untuk makluman rakan-rakan sekalian, bila kita nak rakam video, pastikan kita rakam dalam bentuk seperti ini. Ya, iaitu dalam bentuk landscape, bukan dalam bentuk portrait, ya. Portrait lebih kepada fokus kepada untuk kita selfie. Ada kan? Ataupun untuk kita gambar yang individual lah, maksudnya seorang-seorang. Tapi untuk video, kita kena gunakan mengikut landscape, ya. Pasal apa? Pasal apa kita guna landscape? Sebab kalau kita tengok, TV berbentuk seperti landscape. Komputer, monitor juga berbentuk landscape. Telefon sahaja yang bentuknya seperti ini. Ya. Okey, so bila kita gunakan dalam bentuk landscape, kita akan edit senang. So kita kena ambil 16.9. Ya. So cikgu tekan 16.9, ya. Tekan 16.9. Okey. Okey. Next. Yang ketiga, okey, step nanti cuba tengok kat sini, ya. Kita tengok bagaimana kamera kita, okay, kita gunakan 16.9 yang mana dia step dia adalah standard horizontal camera, kan? Kecuali vertical dia akan jadi 916 macam itulah. Okey, next, okey. Kemudian yang ketiga. Okey, tadi yang kedua, yang pertama tadi kita buka KineMaster, yang kedua kita pilih size, yang ketiga, okey, next, ya. Yang ketiga, kita kena tekan di bahagian media. Cuba buat sekarang, ya. Tekan di bahagian media. Ambil tekan dekat media. Tekan je dekat media tu, dia akan keluar gambar, ya. Dia akan keluar gambar seperti gambar background. Okay, kawan-kawan akan nampak, lihat dekat depan sekali tu ada background. Sebenarnya gambar itu rakan-rakan boleh letak apa saja gambar. Okay, kita boleh tangkap gambar siap, ya.
Macam ni. Okey, saya tunjuk saya lah. Mungkin ada yang tak boleh kan. Okey. So cikgu-cikgu kena sabar ya, sebab ada cikgu-cikgu yang advance, ada cikgu yang baru nak start ya. So cikgu-cikgu nampak dekat sini. Ya? Nampak kan? Nampak tak ni? Tak nampak lah, tak nampak lah. Nampak tak? Tak nampak lah. Okay, tak apalah. Klik dekat gambar tu, klik kat gambar ni, ya. Nampak? Okey. Kemudian tarik je, tarik sahaja, tarik dekat sini. Tarik. Nampak? Tarik saja. Tarik saja. Okey. Tak nampak. Oh. Tak nampak. Okey. Okey. Tapi cara saya senang, cikgu klik je, klik dekat gambar. Klik kat gambar ni sini yang saya tunjuk ni. Ya. Okey, saya besarkan sikit skrin. Okey. Okey, nampak? Dia punya sebab saya guna green screen kot lah. Latar belakang. Sekejap saya tukar background sekejap. Sekejap ya. Okey, saya tukar sekejap lah background kembali kepada hijau. Okey, ini lah. Okey, nampak? Inilah background saya yang asal. Okey. Okey apa? Okey. Okey, jelas okey ya. Jelas. Okey. 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 So, tarik dekat sini. Tadi guna green screen. Ya, saya guna green screen. So, tarik dekat sini. Tarik pergi panjang. Saya dah buat dah. Okey, semua dah dapat. Okey. So dah dapat Okey. So kalau dah dapat, okey tak ada masalah lah. Tarik jari, tekan jari, tarik guna jari kanan. Okey, bagus. Okey, sekarang saya tak guna green screen lah sekarang ni sebab nampaklah saya punya asal muka saya duduk kat mana sekarang ya. Okey. So perbesarkan balik skrin kita teruskan kepada kita pilih background yang ke-6, kita dah ada layer. Okey. So sekarang cikgu bila dah macam tu, cikgu tekan je anak panah dah okey. Tekan anak panah okey. Ya. Sekarang kita tekan layer. Cikgu nampak layer pilih layer. Dekat sini main layer dia ada, tekan layer, dia akan naik media, effect, dia akan naik overlay, text dan handwriting. Seluruh sekolah di negeri itu. So cikgu nampak dekat situ, lebih inovatif, sudah Ketua Menteri semua tu cikgu tekan media tu. Cikgu tekan media. Sehari memberitahu cikgu ambillah video yang saya tadi yang hijau tu. Ataupun mana-mana saja video yang ada latar belakang hijau. Kena merah dengan biru juga kan? Boleh. Warna apa pun boleh. Tapi nanti ketika edit, dia agak susah untuk kita cari chroma key. Tapi sekiranya bagi yang dah dapat, yang dah download saya punya video balon tu, ya, cuba upkan. Contoh saya buat, klikkan di video, klikkan di besarkan balik Okey. Klikkan. Nampak? Kat mana ni? Oh. Okey Okey. Tekan video hijau tu. Dia akan keluar macam ni. Okey? Saya dah buat chroma key pun saya dah buat dah. Okey, yang buat tak apa. Yang buat tak ada masalah. Okey, sekarang ni kita mula step daripada orang yang tak reti ya. Siapa tu, adik ya? Saya dah belajar. Yang dah belajar tak payah masuk, tak apa sebenarnya. Boleh keluar ya. Okey. Okey, seterusnya kita akan masuk bila dah macam tu, ikut step nota yang saya bagi tu. Kemudian kita akan selepas daripada kita pilih layer tadi, kita pilih klik latar hijau. Gambar yang ketujuh tadi masukkan latar hijau.
Esra, kita next dia punya. Okey, pilih latar hijau. Okey, kemudian gambarlah contoh gambar hijau yang ada dekat situ contoh ya. Kemudian pilih chroma key. Nampak cari butang dekat sebelah kanan itu ada chroma key. Ni. Dekat sini ni. Ni. Okey, klik chroma key dekat situ. Okey. Boleh? Okey. Bila dah klik chroma key, ya, tekan, next dia punya slide, tekan butang enable. Ya, tolak ke kanan. Ya, tekan butang enable. Okey. Selepas tekan butang enable tu, kita akan tengok dia akan jadi seperti ini. Dia akan jadi hitam. Ya. Ya, dia akan jadi hitam. Ya. So, bila dia seperti itu, kita akan adjust dia punya setting dia. Okey. Kita tengok ada dia punya sebelah kanan tu butang tu kita tarik. Okey. Hijau tu dia banyak warna ya. Hijau tu banyak warna. So mungkin boleh guna dekat yang saya bagi ni, mungkin boleh ambil hijau 00FF00. 00FF00. Diikut kain lah ya. Sebab hijau ni banyak jenis. Boleh gunakan 00FF00 atau apa sajalah yang rasa kata macam sesuai. Okey. Okey. So dia jadi seperti ini. Ya. Nampak? Okey. Bila dah jadi seperti ini, ulang balik. Suara siapa tu comel je. Okey. So macam ni. Okey, saya delete balik ya. Saya mula daripada awal. Ya. Yang pertama, macam mana nak buat? Yang pertama sekali ialah kita tekan di media. Tekan di media. So dia akan naik gambar. Ya. Ulang juga digambar di apa? Okey. Ambil dia punya video. Okey. Ya. Nak bagi faham ni cikgu baru ni. Kan? Okey. Boleh tak setakat ni? Okey. Okey, selepas kita sudah masukkan di situ ya. Okey. Kemudian kita tekan butang chroma key. Ya, tekan butang chroma key. Chroma key di sebelah kanan. Tu nampak dekat situ kan? Dekat slide tu. Butang chroma key. Selepas tekan butang chroma key, ya, kita akan ambil dia punya enable. Sebelah atas tu enable. Ya, pilih enable. Tekan butang enable. Selepas enable dia akan naik. Dia macam tu. Di warna tu terdapat warna hijau. Kalau nampak kan? Nampak warna hijau. Kan? Kita nampak warna hijau, kemudian kita tekan di hijau tersebut. Ya, hijau. Okey. So untuk latar belakang saya, dia menggunakan kepada lebih tepat AA0 terpulanglah mana kita jumpa Okey, tekan, ambil tu, tekan okey, kemudian carilah sampai dia setting dekat situ sampai dia jadi hitam. Okey. Hitam. Okey. Ingat ya, image yang kita nak adalah berwarna putih. Muka kita jadi putih. Okey. Kemudian tekan okey. Okey. So, nampak Okey. Masih lagi ada hijau di sebelah kanan saya. So kita tekan crop. Kita cropkan buang yang kita tak guna tu. Kita cropkan. Okey. Dan kita boleh besarkan. Boleh nampak? So sekarang video kita telah siap. Kan? Video kita telah siap ya. Kemudian kita bolehlah buat video saiz yang sesuai. Kita nak buat besar macam ni ke ataupun kita nak kecil saja. Okey. Nak duduk di tepi saja. Ya. Okey. So mungkin saya letak besarlah ya. Okey.
video ini sudah siap dengan latar belakangnya, dan kalau kita klik dekat OK, kita tekan play, dia sudah berjalan. Anak-anak mesti suka dah. Ya, kan. Belon kan. Belon ataupun kita pergi balon. Saya sudah buat dah. Orang putih kata balon kan. Selesai. Belon ini. Ustaz, Okey. Ya. ulang sikit kalau kata ada hijau sikit-sikit tu. Ustaz nak buat Okey. ada crop je. Ada crop di sebelah bawah daripada chroma key tu ada crop. Oh, ada turn on dia punya mask ke tak payah? Macam mana? Tak kisah. Dia masa dalam mask tu pun boleh, tak mask pun boleh. Oh, lepas tu kita buang lah hijau tu ya. Oh, okey jadi lah. Sebab macam ni. Sabar, Ya. saya tadi tak boleh nak buka nota. Okey, kemudian tak apa, nota tu ada dalam Telegram ya. Nanti boleh buka balik lah. Okey, nanti senang je sebenarnya. Kita buat nanti ikut step yang abah bagi dalam dalam nota yang ada dalam nota PowerPoint tu. Tak apa, nanti saya akan teruskan follow up dalam Telegram sampai siap video. So saya bukan tinggal lepas saya buat kelas ni nanti habis begitu saja. Saya nak setiap orang cuba hasilkan video ya dengan 3 cara. Okey, 3 cara. Satu, dia rakam sahaja dan dia boleh buat suara. Maksudnya dia tunjuk benda tu, kata gambar gajah. Ini adalah gajah, muka dia tak ada kat situ. So dia boleh masukkan voice saja. Yang pertama. Yang kedua, dia boleh rakam yang bergerak-gerak ya. Tapi muka dia ada kecil saja dekat situ. Muka dia ada buat video tapi muka dia kecil sebab dia malu. Dia letak muka dia tepi hujung aja, kan? Sikit dia. Tu pun boleh. Dan yang ketiga menggunakan green screen. Yang green screen ataupun blue screen ke apa kan tak kisah ya. Ustaz ulang step bagaimana edit chroma key. Macam mana nak crop video. Okey. Macam mana chroma key. Okey. So sekali lagi ya untuk tengok dia punya pilih chroma key. Cuba tengok slide yang di depan tu, slide 68 tu. Pilih chroma key. Okey. Dah masukkan video lah kan? Dah masukkan video ataupun gambar. Okey. Kemudian nampak tak sebelah kanan tu ada butang chroma key. Syarifah Zuliana. Video yang kita guna tak semestinya yang green screen. Ya, betul Cikgu Ju Biskut Jagung. Kita nak buat video tak semestinya menggunakan green screen. Itu kalau kita nak tukar latar belakang sahaja. Okey. Cuma untuk video dalam KineMaster ini kita boleh edit. Kita cakap tu salah. Sampai sekerat tu kita bateri habis, kita boleh cut, kemudian kita boleh sambung balik. Ya. Begitu juga kalau nampak video yang saya buat sebelum ni lebih kepada, ingat tak yang kertas saya tu kembali kat saya balik tu? Kan? Kan? Kertas yang boleh tengok dalam YouTube saya lah ya. Dalam saya punya channel kan. Tu macam mana saya guna? Itu dia dipanggil reverse, sistem reverse. Okey, itu ada yang ABCD kat library Ustaz terbang-terbang tu. Iya, itu dalam KineMaster, tapi itu kena cerita masa lain lah sebab hari ini kita fokus kepada green screen. Tak sempat. Sebab ramai yang okey. So bila kita macam mana nak masukkan video? Okey. Macam mana nak masukkan video Cikgu Muhadir? Tak apalah kita kena nama suami pun ya. Saya ulang, kita tengok balik daripada start awal next sebelum tu slide sebelum tu. Macam mana masuk video tu ya. Lagi 6. Okey. Okey. Cikgu Muhadir ya. Tak apalah sebut kan. Okey, ambil kepada media. Bila kita klik media, dia akan keluar dekat situ. Okey, media. Media bukan yang media yang pertama tadi, media yang sebelah ni. Media yang ni. Dia dipanggil media layer. Klik dekat situ, kemudian dia akan naik dan seterusnya. 7. Okey, dia akan naik. Mana yang kita pilih? Okey, jangan crop dulu baru chroma key, tak perlu. Kita chroma key dulu baru kita crop. Yang crop tu adalah benda yang kita tak mahu. Okey. Okey. Dulu baru chroma key. Apa dia? Saya biasa crop dulu baru chroma key. Tak apalah. Okey.
Okey. Tak apa, yang dah pandai tu tak apa tak apa. Saya nak mengajar yang belum mengerti ni. Yang pandai tu tak apa. Okey. So kita akan sebab kita kenapa kita chroma key, sebab senang, ada benda yang kita masih nak pakai. So kalau saya akan chroma key dulu, lepas tu baru kita akan crop. Jadi terpulanglah ya, mana senang bagi kita. Okey, bila dah kita masukkan video, okey, dah masukkan video kita tu dan kita dah chroma key, okey. Kemudian sebab ini teknikal tau, sepatutnya dia di depan lagi senang lah, kita tak apalah. Ya, kita tak boleh buat berdepan. So naiklah kepada chroma key kita. Selesai daripada chroma key, kita ambil lah ya, kata saya ambil AA0040 tu. Okey. Cikgu kena cari ya. First, cikgu kena pastikan latar belakang hijau cikgu adalah chroma key yang betul. Kain kita mungkin berbeza. Ada cikgu yang macam abah pakai dinding ni, ada yang menggunakan dia menggunakan kain, ada kain hijau terang. So kita akan cubalah ya. Kita akan cuba. Okey. Boleh setakat ni, setakat dekat crop. Okey. So sekarang video kita dah sampai, dah ada. Okey, bila dah sampai macam tu, okey. Seterusnya next slide. Bila lagi? Okey, sampai tukar size. Next. Okey, lagi. Okey. So, tukar size dah ni 13. Size yang sesuai, kita besarkan dan sekarang ini video kita dah siap. Okey, video kita dah siap. Okey, saya tak ajar lagi yang layer. Okey, kita ada layer yang lain. Cikgu boleh tekan dekat situ. Ya, contoh, cikgu nak tekan lagi. Cikgu tekan dekat situ, cikgu ambil layer, ada situ font kan? Teks kan? Ada teks. Cikgu boleh tekan teks. Okey, cikgu boleh buat. Okey, cikgu explore lah lepas ni. Cuma saya ajar ini adalah asas sampai cikgu boleh buat sampai jadi video. Selepas tu untuk editing, untuk cikgu nak masuk, cikgu try saja. Explore saja dalam ni. InsyaAllah tak ada masalah kan? Akhirnya, next slide. Siaplah video. Boleh? Okey. Dan, okey, next slide. Okey. Tip yang menarik yang Cikgu Helmi bagi dekat kita, bila kita nak buat video, ya, tak apa cikgu, jangan risau. Bagi yang lambat kata, oh saya ni sudah lambat sikit tak dapat. Tak apa, nanti saya akan follow up balik dalam Telegram. Sebab itu saya buat Telegram supaya benda ni bukan setakat kita belajar, masuk lepas tu tak boleh nak buat. Ya, kita masuk belajar lepas tu kita tak siap. Okay. So kita boleh gunakan macam sekarang saya gunakan Google Meet kan. Sekarang saya nak tukar kepada sebab itu penting kita guna green screen kan. Macam hari ni sekarang ni saya sedang berada di pantai tadi kan. So sekarang ni mungkin saya nak berada di pantai yang lain kan. Kan. Okay, so itu dah di antara kelebihan green screen. Ya, kelebihan green screen. Sekarang ni saya duduk kat tempat lain pula lah. Tadi Cemuih dah duduk kat pantai tadi. Boleh? Ada soalan setakat ni? Okey, sama ada soalan bertaib ataupun soalan boleh tanyalah. Okey. So tip menarik. Bila kita nak buat video, bahasa yang kita gunakan mestilah bahasa yang santai. Jangan terlalu akademik lah. Ya. Terlalu, tengok Profesor Dr. Muhaya pun, dia punya kelas dia, bahasa dia sebagai bonda kan, bahasa yang sampai sebab untuk tujuan kita adalah untuk audience. Bukan kita nak tunjuk kita pandai, bukan kita terror dalam satu-satu benda, tapi sebenarnya okey, family age. Macam mana nak buat background bergerak-gerak ya? Contohnya kita nak buat kita pergi ke angkasa lepas ataupun kita duduk atas tikar terbang ya. Okey, kita duduk di atas kain hijau. Background latar belakang kita hijau, kita letak sejadah, kita duduk atas sejadah tu. Ya. Lepas tu kita rakam, kita download video di angkasa lepas ataupun video di langit, Piramli kan? Kita Piramli. Okey, so kita letakkan dia sebagai layer yang tadi tu. Layer pertama tadi tu. Selepas kita letakkan dia tu sebagai kita letakkan dia sebagai media yang di belakang sekali. Yang gambar gunung tadi tu kita ganti dia dengan video. Kan?
So kita letak video, bila kita letak video tu, kita dekat depan, kita buatlah bergerak-gerak juga. So nampaklah dua video yang sedang berada di tempat yang sama. Boleh? Kalau yang nak tanya lagi, boleh tanya terus, tanya direct lah ya. Okey, berbalik kepada tip yang menarik tadi, bahasa kita gunakan istilah santai, sampai. Ya, kemudian kita kena adalah tagline kita. Contoh Ustaz Sabizura kan, dia ada tagline dia kan. Kita guna tagline contoh-contoh, kita punya tagline kita lagu. Setiap kali kita mula video mesti kita ada lagu. Kita ada lah lagu. Kan, start video kita tu okay, welcome to our channel contohlah kan. So start video tu kita tahu dah ada mesti muka dia macam tu. Kan, so kita sedang mencari kita punya branding untuk first video, second video, third video, sampai beberapa video kita sedang cari dulu apa aku punya branding. Belum jumpa tak apa, kita teruskan je buat. Okay. Yang ketiga, masa yang kita guna lebih kurang 1 hingga 6 minit adalah video yang baik. Video yang budak, okay. Paling penting sekali ialah pendengar akan melihat dalam 10 hingga 15 second yang pertama. Kalau dia tengok video tu di awal tak best daripada awal, dia tutup awal. Tapi kalau dia tengok, sebab itu kita kena buat gimmick kadang-kadang di depan. Kan? Sebab 10 hingga 15 second dia akan tengok. Bestnya, dia akan teruskan. Tapi kalau daripada awal dia tengok, kau apa mengantuk ya, yang orang YouTuber ni kan. Dia tak boleh nak tengok. Kan? Okey, kemudian yang seterusnya keempat, rakam panjang lepas tu potong. Kan? Bila kita buat panjang, kan? Kadang-kadang kita rakam, takkan je panjang, lepas tu kita potong. Okey, potong tu untuk apa? Sebagai kita punya iklan. Untuk iklan kat depan. Okey. Kemudian subscribe, like and share. Minta kawan-kawan kita subscribe. Kadang-kadang kita kena tengok ya, orang Indonesia dia suka bantu kawan-kawan YouTuber dia. Kita kat Malaysia nak tekan butang like pun sayang. Kan? Sebab kan bukan kena bayar pun, kan? Kawan-kawan kita buat channel, kita tolonglah dia subscribe. Ya, tekan butang subscribe je, tak kena bayar. Lepas tu like je, kemudian share lah kat kawan-kawan yang lain, kan? Itu juga sebagai sedekah, kan? Kita tak bantu kawan-kawan kita. Kadang-kadang itu sampai sebab tu ada yang kawan-kawan yang hantar dekat saya. Ini link saya. Kalau awak subscribe saya subscribe awak balik. Alamak, ugut pula. Kan? Tak perlu sampai ugut-ugut, kan? Kita kalau konten kita cantik, insya-Allah orang akan like, subscribe ya. Kemudian buatlah playlist kita punya tajuk yang kita nak buat tu sebenarnya kita nak fokus tentang apa. Ada yang nak buat tentang keluarga, ada yang nak buat tentang pelancongan, ada yang nak buat tentang PDPC, ada yang nak buat kita pulang ya. Okey. So last kali share lah kita punya, buat link, buat video, jangan simpan. Share lah bagi orang lain supaya kita dapat manfaat. Okey, wallahu a'lam. Okey, saya buka soalan je. Mula dah. Ustaz, macam Ustaz buat ala-ala studio tu, ada meja channel Ustaz tu kan? Ya. Mana? Tu saya tak tahu, tak dapat bayangkan macam mana Ustaz buat tu. Okey. Untuk yang studio, so kita download studio dulu Ustazah. Kita dia ada studio yang bergerak. Dan ada studio yang kita snap je gambar studio yang tu, kita ambil studio tu yang gambar saja. Okey. Duduk atas meja biasa lah Ustaz, balut kain hijau. Tak juga selalu kalau saya ambil paras pinggang, meja tu saya tak saya akan letak laptop di depan. Kalau perasan laptop tu duduk depan, saya akan gunakan sama ada kita nak guna mouse ke, nak guna apa kan, atau saya guna keyboard je kan. So kita tarik je, kita tekanlah, kita baca dekat situ seolah-olah macam kita sebenarnya kita hafal, sebenarnya tak hafal pun. Okey. Kemudian macam mana PowerPoint pula untuk kita masukkan. Okey, macam Ustaz buatlah kan. Macam nak masuk PowerPoint tu tak ada masalah, kita save dalam bentuk JPEG. Sama yang orang lain, mungkin orang lain tak tahu ya. Berapa bayaran tu? Apa masuk bayar? Macam green screen ni Ustaz, memang kena guna kain lah. Memang tak ada cara lain lah nak ada menu lain ke? Saya cat. Oh, yang macam kat studio Ustaz tu pakai cat. Ya, saya guna, Ustazah boleh guna plywood skirting saja. Boleh guna plywood skirting dan cat. Pun boleh. Ya, belakang kita memang kena ada hijau. Tak ada. Ya, tak ada warna lain. Tapi okey, kalau tu ada Ashraf, kalau boleh tengok Ashraf Kahar tu kan, dia ada punya tu kan. Dia punya latar belakang kita buat
boleh warna lain Ustazah. Kalau sekiranya Ustazah tu dinding rumah warna biru. Ini dinding rumah. Tapi satu color, jangan banyak color. Oh. Just ya, satu color saja. So dalam chroma key nanti Ustazah cari warna yang paling hampir dengan warna dinding kita tu. Oh. Okey, kenapa hijau? Sebab hijau paling senang nak setting. Macam sekarang saya tukar gambar saya kan. Saya tukar yang gambar saya tu senang, sekarang terus boleh tukar. Bila saya duduk tempat hijau, terus boleh tukar dia punya setting dia. Macam Ustaz guna tu main peranan tak? Macam mana? Tu Ustaz kan suka guna banyak lighting tu, dia main peranan ke? Bukan video. Okey, lighting sebab bila hijau kita senang nak buang dia punya chroma key tu sebab dia terang. Selalu bila gelap tu lah jadi bayang-bayang. Oh. Bila ada bayang-bayang, dia punya color tak cantik, dia punya tak hilang. Oh, itu tips. Sebab tu kita perlukan kepada ya, sebab itu kita perlukan kepada macam tu ya. Sebab bila kita gunakan lampu, bayang-bayang tu akan hilang. Saya cadangkan untuk lampu, kalau kita tak nak beli stand lampu stand pun kita boleh gunakan kepada apa? Kita boleh lampu atas pun boleh, tapi kita gunakan LED. Ya. Sebab saya hari tu saya duduk dia macam saya guna sekarang juga. Contohnya saya nak editkan saya berada di macam ni, latar belakang macam ni. Kan nampak latar belakang saya sekarang bertukar kan? Okay, nampak. Okey, dia sama konsep dia. Sebab dia hijau paling senang untuk kita setting. Kalau macam sekarang ni Ustazah sekarang ni katakan ada latar belakang sekarang ni adalah warna hijau. Sekarang ni Ustazah boleh tukar latar belakang sekarang ni, taklah nampak kita sedang rumah kita tu berselerak. Ni sekarang ni saya nak waktu malam kan. Sekarang dah sampai waktu malam dah. Kan? Kita punya kuliah sampai waktu malam. Kan? So inilah di antara kelebihan kita menggunakan green screen. Ya. So okey. Saya kembali kepada soalan sekiranya ada. Okey, kalau ada soalan boleh tanya teruslah macam Ustazah tanya. Maksudnya lagi senang saya nak respon ya. Kedudukan dengan green screen tu kena jarak, kena jauh sikit. Nampak macam jauh juga Ustaz duduk tu kan? Tak juga. Kalau saya duduk dekat pun sama saya dekat dinding kan. Jadi jugalah bila kita nak ni saya pergi kat dinding. Ya, sebab saya gunakan lampu. Saya guna lampu yang banyak. So dia tak ada masalah lah dari sudut bayang-bayang tak nampak. Sama juga waktu kita buat video ya. Ya, sama juga waktu kita buat dalam KineMaster, sekiranya kita ada banyak lampu, kita editing kita akan jadi mudah. Ya, kalau tak ada okey. Anwar Bejo, Ustaz, KineMaster memang edit guna phone saja. Ya, guna phone. Cak murah lagi kan kalau kain yang sedia ada agak mahal. Okey, Cikgu Sani, CLS Sani, sebenarnya kain lagi murah. Kain kita beli dalam berapa meter je. Kan kita boleh beli, saya dulu waktu PKP 1, fasa 1 dulu, saya menggunakan kain. Yang semeter baru dalam RM5 kan. Saya beli macam 4 meter, baru dalam RM20. RM20. So, kita letak dekat belakang saja. Kan? Sebenarnya alat untuk green screen memang ada jual kat kedai. Yang memang set dia. Tapi sebab kita ni tak mampu, kita beli. Kita guna je lah cat, guna je lah kain. Konsepnya sama. Ya, boleh rekod terus tak? Saya tak gunakan. Dinding saya memang terus hijau je. Ya, dinding masuk cat lah. Ya. So maknanya boleh gunakan cat, boleh gunakan kain, ya. Boleh gunakan apa saja lah ya. Okey. Okey, ada soalan lain berkenaan dengan KineMaster? Okey, cikgu-cikgu jangan risau ya, sebab ni lepas ni cikgu-cikgu boleh teruskan tanya saya. Cuma kenapa kita perlu buat video tadi supaya kita nampak secara overview ya. Kita nampak secara overview apa dia punya cara dia. Tapi selepas kita dah buat nanti baru kita tahu bahawa ada benda-benda yang senang, ada benda-benda yang payah ya. Okey, so saya buka soalan lagi mungkin dalam 5 minit ya. Sekiranya tak adalah ya. So kita akan mungkin fokus ke dalam kita punya apa?
grup Telegram lah. Okey. So satulah pesanan daripada saya ialah kita buat video, kadang-kadang kita tengok video orang lain ada kekurangan. So jangan kita terlalu merendah-rendahkan orang ya. Sebab proses kita adalah proses belajar. Ya, kita belajar, banyak kekurangan. Dan kawan-kawan bila dah belajar, jangan pula kecil hati kalau orang komen ya. Sebab itu proses biasa. Macam kita itu dia panggil refleksi. Ya, dipanggil refleksi. Sebab bila orang komen kita ya, orang akan buat kita akan rasa down. Sebenarnya tak. Dan saya cadangkan kepada cikgu-cikgu, silalah buat channel YouTube setiap orang. Ya, sebab channel itu tak perlu berbayar dan channel itu maknanya kita boleh uploadkan. Sebenarnya jangan takut bila upload di YouTube tak semestinya orang semua tengok. Kita boleh buat untuk only me kan, untuk yang kita punya, kita bagi link saja ya. So jangan risau, insya-Allah jangan kecil hati dan insya-Allah cuba buat video dan saya akan bantu sekiranya ada masalah di dalam grup Telegram kita ya. Jadi sedih tau Ustaz bila ada orang thumb down. Ya, jangan sedih ya. Sebab benda orang menyedihkan kita tu memang banyak ya. Tapi kita cari satu benda yang menjadikan satu kita inspirasi atau motivasi. Kita kalau tengok orang ya, memang kekurangan akan nampak. Kalau kita cari kekurangan dekat seseorang. Macam saya hari ni lah. Orang kena Allah macam tu je dia punya kelas kan. Orang akan nampak kekurangan. Tapi kalau kita ambil mana yang kelebihan, insya-Allah Allah akan tunjukkan yang mana yang lebih kepada kita. So maknanya kita jangan nak buat magic. Okey. Untuk buat magic tu nanti saya ajarlah ya. Magic tu dia punya step akan datang lah. Sebab dia guna, ada beberapa cara lah. So bila dah masuk nanti dalam ni, insya-Allah saya akan tunjuklah ya cara-cara yang lain. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Okay. Ustaz. Ya. Nak tanya kenapa saya punya video ni dia tak overlap elok-elok, dia jadi macam ni. Video Dia bila kalau kita view kan, dia macam lambat masuk video tu. Okey. Ustaz tak masuk lagi. Lama baru masuk. Tu dia macam ni. Okey macam ni. Sat lagi cikgu ada kain hijau dah kat rumah? Kain hijau. Dinding hijau ada. Dinding hijau. Okey. Sekejap lagi cikgu deletekan yang video saya tu kat situ tu. Cikgu ambil gambar cikgu berdiri di dinding hijau. Okey. Video juga. Okey, lepas tu cikgu snap lah gambar cikgu kan. Snap gambar cikgu masukkan dekat situ. Tak semesti cikgu cuba buat gambar dulu. Kalau tak perlu buat video dulu. Atau cikgu buat video pun mungkin dalam 10 second. Duduk tu ambil cuba sampai rakam. Okey, apa khabar semua anak-anak sekalian? Okey, lepas tu try masuk ke video cikgu tu. Tapi yang ni nak adjust dia macam mana ni? Oh, okey sorry. Adjust tu. Cikgu. Lepas tu gerakkan ke kanan. Ke kanan. Cikgu klikkan di video di gambar tu. Okey, cikgu buang dulu video saya tu. Tekan delete. Alright, okey. Dan okey, ambil gambar tadi tu, cikgu klik di gambar tadi. Ni. Okey, tekan dengan jari. Jangan lepas, tolak ke kanan. Oh. Okey. First step nak buat, Ustazah Aisyah. Asia. Asia. Teacher. Okey. So bila dah tarik, okey, cuba tekan di kanan pula. Cuba tekan di kanan lagi. Dah di situ Di kanan ujung sekali. Tarik, bagi panjang. Oh. Tolak balik. Okey. Tekan nak panah kat atas, tekan nak panah tu. Okey, tekan. Okey. Jangan lepas, tolak je. Semula-semula keluar balik, tekan nak panah di sini. Ni, yang sini. Atas sebelah kanan sekali, atas sekali. Atas. Okey, tekan balik gambar tadi, tarik. Okey. Okey, tekan kanan. Okey, bila dia naik kuning, Okey. tak. Macam itulah Okey. Agaknya ada. Okey
Okay. So lepas tu baru masukkan video. Alright, thank you. Okay. So, okay, next. Ada soalan lagi? Kita santai-santai ya, jangan risau. Dia tak ada bukan SPLG, KPM ke apa ya. Anak yang tengok, anak yang cakap. Okay. Okay, so untuk cikgu tengok contoh green screen yang saya dah buat ya, boleh buka channel saya lah, channel Ustaz Abah. Ya. Nampak aja Teacher Asiah dah semangat dah. Okay, lepas ni boleh buat lah ya. Okay. Okay. So saya buka soalan satu lagi kalau ada, kalau tak ada saya nak tutup lah sebab lepas ni kita kembali kepada Telegram. Sebab saya rasa ramai kawan-kawan kita yang nak masuk yang tak boleh masuk, insya-Allah. Lepas ni mungkin kalau saya buat lagi saya akan gunakan MOE lah Cikgu Hafsah. Okey, okey, macam mana nak delete dulu yang buat tadi? Klik dekat tempat gambar yang kita ada tu, Cikgu Aziza. Okey, klik di mana di tempat yang kita ada tu, klik dekat situ, tekan delete di sebelah kiri. Klik dekat gambar yang kita nak delete, kemudian tekan di sebelah kiri. Okey. Boleh ya? Okey, saya rasa Ustazah Baizura mungkin ada lagi soalan, tak ada kan? Setakat ni tak ada lagi. Okey. So kalau tapi saya masih stay dekat sini tau kalau ada soalan, tapi kalau kawan-kawan yang macam nak left tak ada masalah dah sebab kecuali yang nak betul-betul nak tanya untuk teruskan saya nak belajar, teruskanlah ya. Sebab kita punya buat video ni sebenarnya dia adalah teknikal. So kena sabar ya. Dan kena ingat mula-mula saja kita rasa payah. Saya sebenarnya selalu orang tanya saya kan anak taklah ramai sangat 7 orang kan. Kecil-kecil lagi. So dia orang tanya saya buat waktu mana video ni kan. So saya kata sekadar saya editing waktu saya sedang kocak anak saya dalam buaian kan. Sebab tangan kiri saya kocakkan anak saya, tangan kanan lah saya edit sebab saya guna telefon saja. So sebenarnya dia tak susah sangat kalau kita dah tahu step. Lepas ni nak tarik kat mana, nak crop kat mana, nak masuk ke mana kan. Cuma kita nak post di YouTube baru kita tengok betul dah okey baru kita masukkan. Ya. Okey, kita boleh masukkan lagu background. Ya, Ustazah Farizah, boleh tak masukkan lagu? Ya, kita bolehkan masuk lagu. Di sebelah dalam tu ada ditulis audio. Kita boleh dalam telefon kita dah ada lagu-lagu dah. Terus kita boleh masukkan. Sebenarnya untuk bengkel bagi buat teknikal macam ni sebenarnya berdepan, bersemuka lagi senang ya. Terus saya pergi sorang. Tapi sebab ni dia dalam online, tapi tak apalah, better orang kata daripada apa Ustaz Cici Asia, better no guts, no glory. Oh, no glory kan. So no orang kata no glory. Oh, of course. Kan? Ya. Ni guts. Baru ada glory Ustaz. Guts lah kan. Kalau tidak Ustaz waktu PKP hari tu tak boleh hasilkan 80 video pun. Kita orang pun tak tahu macam mana nak buat. Betul. Sebab tu dikatakan bahawa setiap musibah yang Allah bagi tu sebenarnya ada kelebihan dia. Ya. Cikgu Diana, Nordin, jangan risau, slow sikit bab ni. Nanti saya explore. Memang kita semua slow, saya pun slow bab ni. Latar belakang kita bukan kita ambil technical video, tapi kita nak belajar. Itu penting kita nak belajar setiap hari kan. Hari ini lebih baik daripada kemarin. So kemarin kita reti sikit, hari ni kita tambah sikit. Dan esok adalah lebih baik pada hari ini. Itu yang lebih baik daripada kita tahu tapi kita tak buat lagi teruk kan. Ramai orang yang tahu tapi dia tak nak pun nak share kan. Jadi kita tahu sikit, balighu ani walau ayah, Nabi kata, sampaikanlah sedikit walaupun satu ayat. So alhamdulillah sekurang-kurangnya jadi pahala untuk kita lah ya. Okey, so kalau tak ada apa-apa saya nak ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan juga Noah. Ya, terima kasih kepada semua yang sudi untuk bersama pada hari ini. Dan insya-Allah mungkin saya tak rekod lah sebab saya buta rekod sebab saya ingat butang ni boleh rekod, so tak apalah. Saya akan cuba buat video semula. Memang banyak video sebenarnya di dalam pasaran di YouTube banyak. Cuma saya cuba nak buat juga ya supaya tak tahulah mungkin dengan cara saya ni orang lebih faham sikit ke atau cara orang lain lebih faham. So pendengar ada pilihan untuk dia pilih mana yang dia nak dengar kan. So kita tak risau ya. Yang baik itu daripada Allah Taala dan kurang itu daripada kita sendiri.
Okay, so kalau sudi jemput-jemputlah ke channel Ustaz Abah. Ya, saya dah bagi dalam Telegram untuk kita kongsi-kongsi. Dan kalau ada channel nanti, share lah channel tu. Kita pakat-pakat bantu subscribe, kita pakat bantu like. Saya dekat Telegram dah. Ya, dah tengok ya. Ya. Siapa nama dia adik comel ni? Excited dia. Siapa? Yusuf Al-Fatih. Yusuf Al-Fatih. Nama daripada Turki Al-Fatih ni. Pembuka Konstantinopel. Subhanallah. Hebat. Hebat. Okey. Semua yang ada dalam ni hebat ya, kecuali saya lah baru tolong. Okey dah. Terima kasih banyak. Okey, saya stay sini. Cikgu Abang Mak Isa, okey, kena belajar lagi pelan-pelan. Okey, tak apa. Kak Adi tolong ajak nanti. Okey, insya-Allah yang kurang tu daripada saya sendiri dan insya-Allah saya stay kat sini. Kalau ada soalan nak saya bahas santai, okey, tak apa boleh tanyalah ya. Okey, bye-bye. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih banyak. Minta halalkan ilmu nak dipanjangkan kepada rakan-rakan guru yang lain Ustaz. Ya, silakan. Alhamdulillah. Yes. Sama juga Ustaz. Okey, silakan. Okey, Kak Ani, terima kasih juga. Terima kasih Cikgu Fidah. Terima kasih Cikgu Rahayu. Terima kasih Cikgu Esa. Cikgu Yap. Terima kasih Ustazah Rozana. Satu rumah belajar. Oh ya, satu family ya. Okey. Tapi boleh cuba buat lah. Kalau boleh cuba buat video, hantar dekat Telegram. Kita test kat sana, kita buat komen-komen kita masing-masing ya. Kita cuba tengok apa kita punya content. Saya sebenarnya belajar buat video ni saya daripada YouTube je. Baguslah. Budak-budak cepat boleh adik oi. Kami orang tua-tua ni lambat. Dia buat video. Cikgu Ustazah Bazura, Cikgu Masyita, Ustazah Nur Azliza, Cikgu Ruwaidah, Okey, itu je lah yang ada hari ni. Okey. So, alhamdulillah Cikgu Mas, tak apa. Okey, kita santai je. Okey.